السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bersama kita buka majlis kita tengok buku kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Tuan Imam, Pengurusi Masjid, Sosial Sosial Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki ataupun diberi kekuatan, dipilih oleh Allah taala dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini, diberi keringanan, diberi kemudahan, dimudahkan urusan kita untuk hadir ke masjid, dimudahkan untuk kita duduk sekejap dalam masjid ini, sama-sama kita mengisi masa maghrib isyak ini untuk membuat zikrullah. Kita mengingat Allah Ta'ala, mengingat sunnah Nabi SAW, mengingat syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana syariat Islam ini merangkumi seluruh kehidupan, semua perkara, sebesar perkara, sekecil perkara, semua syariat telah ditentukan, ditunjukkan, diperincikan, ditunjukkan dan juga disarahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan diperincikan lagi oleh alim ulama, mazhab dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita masih lagi diberi kehebatan untuk kita sama-sama sihat walafiat, kita dapat sama-sama untuk hadir ke masjid. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan sekalian, kita malam ni sambung, kita baca Fathul Mu'in. Kalau kitab kita masih surat yang 50, kita hari ini aja istinja. Tuan-tuan sekalian, saya sebutkan tadi bahawa Islam ini manhajul hayah. Islam is the way of life. Satu cara hidup yang merangkumi semua bidang, semua perkara. Daripada persoalan bangun tidur terus kita masuk bilik air, nak buang air, nak mandi, nak wudu, sampailah ke masjid, sampailah kita ke pekan beli sayur, sampailah kita berjoging, exercise, sampailah kita bekerja, bernegara, berpolitik, semua Islam mengatur. Dan sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dilahirkan dalam kita dah mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan bayangkan isu yang baru-baru ni kan, isu apa tu, 3 orang yang perislamannya menjadi bahan, menjadi kecoh, sebab ada orang yang pimpin lah kan, disebutkan bahawa dia ni masuk Islam kan diculik masuk Islam, dan sedangkan masuk Islam tu dengan kerelaan hati, dengan kebenaran mak bapak dia kan. Jadi itulah antara persoalan yang besar. Nak ceritanya, bukan mudah nak jaga iman, bukan mudah nak jaga Islam, bukan mudah nak jaga akidah Islamiyah kan. Sebab itu kita dah dalam Islam, kita mengucap dua kalimah syahadah, sama-sama lah kita pegang betul-betul, berjihad bersungguh-sungguh untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kan. Kita bersyukur, kita beri kemudahan, maka kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan. Addu alaihi min nawajiz. Nabi kata, sunnah Nabi ni kita pegang betul-betul seperti mana kita gigit yang gigi geraham kan. Tak mungkin terlepas. Tapi kalau guna gigi depannya, mudah terpacol, mudah tercabut, senang cabut. Tapi kalau gigit gigi geraham, takkan lepas. Nabi suruh, alaikum bisunnati, hendaklah kamu dengan sunnahku, wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, addu alaihi bin nawajiz. Seperti kau pegang sunnahku ini, Islam ini, dengan seperti mana khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, mereka dapat hidayah oleh Allah Ta'ala, addu alaihi, pegang kuat-kuat ke geraham
Kan? Mari kita mengamalkan sunnah, mengamalkan cara hidup Islam, sampailah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ni kita belajar bahasa kasarnya berok. Berok pun nak belajar ke? Tak payahlah, semua tahu kan. Tapi Islam mengatur. Kan? Nak basuh, kan? Nak buang air besar, nak istinja pun Islam mengatur. Tunjukkan cara. Maknanya benda simple man. Tak ada apa-apa pun, biasa je. Tapi Islam mengatur. Nak ceritanya, ma faradna fil kitab min syai'. Tidak ada satu pun yang keluar daripada Al-Quran Karim. Itu ceritanya. Baik, tambahan. Penyempurnaan. Istinja dengan air menjadi wajib setiap kali keluar benda kotor dari lubang najis pada badan. Dan mencukupi di dalam istinja dengan air itu berat. Sangka bahawa najis itu sudah tiada lagi. Jadi istinja, mana istinja? Istinja dalam kitab fiqh kata apa? Izalatu ma yakhruju min sabilain. Membersihkan, mencucikan apa-apa yang keluar daripada dua jalan. Kubul wa dubur. Apa-apa yang keluar kubur dan dubur kena dibersihkan. Sama ada buang air besar atau buang air kecil, kena dibersihkan. Al-istinja dalam kitab sebut al-istinja naun min anwa'it taharah. Istinja juga adalah satu daripada jenis bersuci. Kita nak solat kena bersuci, kena wudu. Kita berhadas, haid, nifas, kena bersuci dengan mandi hadas besar, janabah. Kan? Kita buang air besar, kita buang air kecil, kena istinja. Maknanya kita bersuci ni sama ada wudu, sama ada mandi hadas besar, mandi janabah ataupun istinja. Semuanya lah bersuci. Kan? Maknanya memang bersih tapi tak semestinya suci. Kita nak belajar bersuci, kan? Bersih dan suci. Baik. Malik kata apa? Dia kata dan mencukupi dalam istinja dengan air itu berat sangka bahawa najis itu sudah tiada lagi. Kita yakinlah kalau kita buang air besar, basuh, oh tak ada dah, selesai lah kan. Jangan ambil apa, cermin pula, cermin. Tengok, check one by one. Ada tak sikit lagi, tak payah. Kan? Kalau sudah berat sangka najis sudah hilang, tidak disunatkan lagi mencium bau tangan yang digunakan dalam istinja itu. Kan? Dah bersih dah ni, dah basuh buang air besar, basuh air kecil dah bersih, dah basuh sabun semua cantik, tak payah dah cium, confirm dia bersih. Kan? Dia dah bersih tu ketika itu. Tak payah kita. Sebab tuan-tuan, kita sedia maklum, kita bersuci tidaklah bersih daripada warna, bau dan rasa. Warna, tengok ada warna tak tangan? Bau tak? Ada bau, busuk. Dan rasa jilat ke? Tak, kita rasa je, tak adalah melekat, tak ada lagi kan. Jadi maknanya itu adalah bersih dah kan. Bukan jilat dah. Ada warna rasa kita, perasaan kita, syak, berat kita dengan bersih kan. Dan sayugia hendaklah dilakukan dengan cermat supaya sisa-sisa najis tidak tertinggal di dalam bahagian yang terlipat-lipat pada lubang punggung. Kita buang air besar, tercerit. Tak maaf lah bahasa kampung lah kan. Tercerit lah, maknanya air keluar kan. Pastikan basuh, kena clear semua kan. Sebab itu kena pastikan sisi-sisi najis, takut ada pecik di kiri, di kanan kan. Jadi itulah kena apa, bersihkan daripada anggota ataupun kena pada badan kita. Ada kitab tuan-tuan kitab ni Al-Fadhil Ustaz Nasrin sebut dalam kitab dia, Majlis Fatwa kan. Dia kata dalam kitab tu menyebutkan bahawa banyak amalan-amalan yang memanggil kita ni supaya syak persangka dalam amalan ibadah kan.
Dia panggil kita, hati kita ni sentiasa bertanya, bersih kotor, dua ke tiga sampai ke muka, sampai ke basuh uduk ni, basuh ke semua, kan? Jadi syak prasangka tu ada mainan syaitan, kan? Jadi ada benda-benda yang jangan dilayan syak prasangka ni. Semalam ada muslimat tegur, tanya ustaz, macam mana orang uduk perempuan yang rambutnya jauh ke depan keluar? Ada tuan-tuan. Kita laki-laki banyaknya, senang cerita botak lah sini kan. Perempuan, ada perempuan rambutnya jauh ke depan ni keluar. Macam mana nak buat? Adakah dia termasuk anggota uduk? Sebabnya dalam kitab ni sebutkan dah secara aghlabiyah, secara biasanya anggota wuduk muka ialah anak rambut, tumbuh rambut sampai tulang rahang ni, anak telinga sampai telinga. Ni anggota wuduk. Ada perempuan yang rambutnya terkeluar ni, rambutnya tumbuh cepat sampai ke muka. Banding laki-laki, banyak yang tak ada rambut di atas ni. Kalau nak rambut ikut original, basuh muka, terpaksa kita basuh muka mana atas sekali. Atas ni. Sebab apa? Botak kan. Banyak fikir pasal dunia kan. Jadi ketika itu hukum fiqh dalam ni sebut kan, kita baca yang lepas, kita hukum ghalabiyah atau aghlabiyah, maksudnya kebiasaan. Maknanya kalaulah perempuan itu rambutnya tumbuh sampai ke sini, sampai ke muka, jadi ketika itu hendaklah basuh juga. Lelaki walaupun tumbuh rambutnya di tengah-tengah ni, botak, tak apa, tak payah. Kita ambil sukatan kepala, sukatan muka yang biasa. Dan itu aghlabiyahnya, kebiasaan atau kebiasaan kita berwuduk. Baik. Jadi kalau kita tuan-tuan buang air besar, nak basuhkan buang air besar, kena pastikan kalau terlipat-lipat kan, najis tu kena bersihkan. Sebab itu perempuan kena lebih sikit, rigid sikit kan. Kena pastikan bersih zahiran wa batinan kan. Zahiran dan batin. Di luar dalam pun kena bersihkan. Bukan dalam di pinggir-pinggir, di pesisiran pantai. Jadi kena bersihkan supaya tidak menjadi ragu-ragu dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau wajib istinja itu boleh dilaksanakan dengan menggunakan benda-benda keras yang kesat dengan 3 kali sapu yang terkena seluruh tempat najis itu pada tiap-tiap kalinya dengan membersihkannya. Boleh gunakan air, boleh gunakan selain air. Apa? Batu. Batu boleh kan. Ambil 3 penjuru, kita sapukan daripada kubul luar wa dubur. Apa lagi yang kesat? Kulit kayu kan, kulit kayu boleh gunakan untuk istinja. Apa lagi? Kertas surat khabar pun boleh kan. Kertas surat khabar lama boleh gunakan untuk istinja. Dan sekarang guna apa? Gunakan tisu. Dulu guna apa? Hamama kan. Itu tisu bukan itu lap, untuk mengelap kan. Itu tuan-tuan, kita sahabat yang pergi ke ke Beijing kan, ke Guangzhou, ke negara China ni, ke China ni, payah nak guna air. Hatta di airport dia pun air tak ada. Yang ada tisu je. Kan, kita laki-laki ni kalau air kecil tu tak apalah kan, tak nampaklah sapuran tisu tu, boleh lah. Kan? Tapi kalau air besar, Allah, rasa tak confident aja. Sebab tu mana-mana pelancongan kena backup, bawa air ni. Ni. Mana-mana tuan pergi ke naik ke apa tu? Great Wall. Great Wall kan? Pergi
bawa air, jangan lupa. Kan? Kalau kita nak ke mana-mana lagi ke kota larangan, ya, mana-mana tempat kena bawa air, ya, sebab standby. Bukannya, tapi dia sekarang ada tak sediakan tisu pun, ya, dia bersepah itu. Kan? Jadi tak ambil pasal persoalan istinja ni. Jadi istinja tak semestinya guna air, boleh digunakan batu, boleh gunakan kulit kayu, boleh gunakan bawang pula, ni daun-daun kering, boleh gunakan kertas, boleh kesat cover, boleh tisu pun boleh, asal dia kesat. Jangan guna yang licin. Apa licin? Plastik. Apa licin? Kaca. Kaca. Tak boleh, tak berkesan. Ataupun kita gunakan benda-benda yang dimuliakan. Apa dia? Roti gardenia. Roti gardenia. Calit sekali, macam kaya je. Jadi tak boleh, itu bahan makanan. Tak boleh dimuliakan. Satu lagi apa? Tulang. Jangan, walaupun tulang tu licin, tak boleh dah. Ataupun kesat pun tak boleh. Sebab tulang adalah makanan jin. Sebab itu tuan-tuan, akikah masa raya atau hari-hari biasa kita akikah, pastikan tulang kumpul, tanam. Jangan dibiarkan bersepah-sepah. Okey, maknanya kita boleh istinja gunakan selain pada air. Boleh guna batu, boleh guna kulit kayu, boleh guna dengan apa? Macam-macam boleh guna. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tengoklah, kadang-kadang tengok tepi jalan raya, kita masuk highway kan, ada kawan-kawan kita naik lori kan, bawa lori, driver lori. Memanglah dia pun tak sempat, nak tunggu RR depan jauh sangat kan, terpaksa dia berhentikan lori tepi jalan, dicuci, dibersihkan tayar dengan pancutan dia. Kan, dengan tembak je tayar, selesai. Habis basuh tak, ataupun guna air tak nak juga kan. Jadi kalau kita tuan-tuan yang mengaji ni, yang belajar ni, apa salahnya tengok ada daun, ambil daun, pakailah daun. Dah tak ada, pakailah daun kan. Ada daun kering, ambil daun kering boleh kan. Tapi semua lori ada air, dia backup air, mesti ada dalam lori. Apa takut air ni temperature naik, dia bawa air siap-siap. Jadi boleh gunakan untuk istinja. Tapi sebaik-baiknya tuan-tuan, kalau dia bawa lori ke, dia bawa kontainer ke, berhentilah kan air kan, boleh mandi, boleh istinja, boleh sembahyang, semua selesai kan. Ya, itu yang penting kita jaga. Sebab Islam bukan kira ustaz ke, dia bawa lori ke, konduktor ke, bos ke, ataupun dia pilot ke, apa ke. Islam telah mengatakan ini cara istinja, ini cara solat, ini cara kita membersihkan diri. Tak ada satu pun ma farratna fil kitabi min syai', tak ada satu pun yang terkeluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi itu kita ingat. Baik. Dan disunahkan bagi orang yang memasukkan tandas, mendahulukan kaki kiri dan mendahulukan kaki kanan waktu keluar. Ini sunat Nabi SAW. Sebab itu kita untuk kita aktifkan kita punya otak kanan dan otak kiri. Kita memang dahulukan. Nabi suruh falyabda' bil yaminik. Nabi kata apa buat pun buatlah tangan kanan dulu. Bagi salam tangan kanan dulu kan. Siapa yang kanan dalam dulu. Tetapi bab tandas, buang air, kiri dulu. Masuk masjid, kanan dulu. Supaya Islam ni seimbang. Semua ada kalanya betul, ada kalanya salah. Solat, wajib solat, sunat kita banyakkan. Tetapi ada solat yang diharamkan waktunya. Tak boleh kita hantam kromo semua tempat kan. Itu pun ada. Jadi maknanya kita ingat 5 waktu tu yang diharamkan kita solat kan. Maknanya walau kita rajin mana pun,
Kita rajin mana pun solat, ada kalanya haram solat. Rajin mana pun kita puasa, ada waktu-waktunya, hari tertentu haram puasa. Allahu Akbar. Ya Allah, kenapa ni? Puasa kan sunat? Ya. Tapi ada kalanya haram puasa. Kan? Jadi sebab itu Islam ni cantik, indah. Tak adalah kita semua haram, semua halal, semua masuk kanan, semua masuk yang kanan saja. Ada kalanya masuk guna kaki kiri. Kenapa? Nabi tunjukkan. Nabi ajar kita cara hidup yang sempurna. Kan? Dan sebaliknya bagi masjid, yakni masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Ini Islam mengatur. Jadi sebab tu kita jaga. Nak masuk kanan dulu, masuk kiri dulu. Agak-agak terpaksa senang robik dulu situ, kat pintu tu. Kiri kanan, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kanan. Biar dia exercise dulu kat depan pintu tu, baru boleh keluar. Kaki kiri. Masuk masjid, kaki kanan. Kan? Jadi bila kita buat, walaupun kita ni tak reti, walaupun kita ni jahil, kita buat itu je dapat pahala si Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita beramal ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman rughiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata, siapa yang benci sunnahku, maka bukan di kalangan umatku. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nabi kecamlah. Nabi beritahu, siapa yang benci sunnahku, maka bukan di kalangan umatku. Macam mana kita nak mohon syafaat di padang mahsyar nanti? Macam mana kita nak panggil syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita selawat pun tak pernah buat, jarang buat sekali. Sunnah Nabi pun tak pernah buat. Kan? Macam mana kita nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kena buktikan bahawa kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan bila ia hendak memasuki tandas, hendaklah ia membuang daripada tubuhnya apa-apa yang dimuliakan seperti Quran, apa yang tertulis padanya, nama-nama Nabi atau malaikat, ataupun nama-nama yang dipakai orang oleh yang lain daripada Nabi, seperti nama Aziz dan Ahmad. Bila dikosotkan dengan nama itu, nama yang dimuliakan. Lepas itu tuan-tuan, pastikan bila masuk tandas, tengok handphone, jangan terbuka Quran, jangan terbuka zikir munajat. Kan? Pastikan handphone tu tutup. Kan? Itu tuan-tuan install deringan kan. Dengar kita duduk bertenggung, tengah keluar objek luar biasa. Memang perang 3 hari 3 malam baru keluar. Tengah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah azan dalam masjid, dalam tandas. Sebab apa? Sebab handphone. Tengah kita berdangkap pula, bertenggung lah kan. Bertenggung tu subhanallah, kena deringan. Baguslah selawat tu kan. Tapi jadi kita kena tutup awal-awal. Bila ada deringan yang ada zikrullah, ada Quran, ada selawat, ada azan, buat macam mana? Orang tak tahu. Bukan kita bagi mesej kat tu, jangan ganggu saya nak termenung Ustaz. Tak ada pun kita hantar dalam handphone. Kan? Jangan ganggu. Sila jangan ganggu. Kan? Sebab saya, jangan call saya, jangan dial saya sebab saya tengah termenung. Give me 10 minutes. 10 minit jangan kacau. Tak ada pun kan. Jadi maknanya mungkin orang call kita, jadi berderingan itu adalah cepat-cepat kita matikan. Sebab kalau kita biarkan, berdosa kita. Sebab kita menghina hadis, kita menghina selawat, kita menghina Quran yang dalam tandas tempat syaitan banyak, kita baca dengan diisi dengan kalamullah. Hukumnya makruh. Jadi kita kena buanglah, dapat pahala. Jadi apa pun tulis. Sebab itu saya wallahu a'lam lah, tengok kawan-kawan kita askar kan. Dah askar ni.
Sebab apa? Dia punya pangkat tu ada Allah Muhammad jadi kan. Kadang-kadang Allah Allah saya tak tahulah macam mana kan. Di tali pinggang dia ada Allah kan. Takkanlah nak buka tali pinggang kat luar tandas kan, kena buka dalam tandas. Jadi wallahu alam. Jadi ataupun kaedahnya saya ingat kena tutuplah, kena hormati kan. Kalau apa-apa buka letak luar ataupun tutup, jangan biar dia terdedah ya, sebagai simbolik, sebagai tanda kita ihtiram. Sebabnya tadi saya sebut yang didengar melalui handphone, tetapi yang tertulis pada badan kita, pangkat ada Allah Muhammad kan. Ada baju la ilaha illallah belakang ni, pejuang mujahidin kan, masuk tandas kan. Jadi itu yang kita macam seolah kita menghina kalamullah, menghina puja-pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya tukarkan ataupun tutup kan. Contohlah kan, tuan-tuan mungkin tak perasan baju kita ni ada kalimah kalimah yang thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan dah tak ada, tak keluar baju pun tak ada, ambil sejadah ke tutup. Tutup yang ni. Kalau depanlah tutup. Itulah antara usaha kita mengiktiram, menjaga kehormatan baju yang kita pakai kan. Lagilah kita ke tanah awam, takkan nak buka baju kat luar-luar tiba-tiba dia luar biasa ni, orang tengok dia macam mengong je kan, putus urat sawai ke kan. Jadi kita jaga, kita masuk tandas dan kita berjaga. Maknanya ataupun kat depan ya, dia tu tak ada logo orang muda lah kan, yang muda. Sebab itu kita jumpa ada orang la ilaha illallah di tapak kaki, itu memang penghinaan. La ilaha illallah di tapak kaki kan. Ni kat dada ni pelacur Muhammad, Allah Muhammad di dada dia. Itu memang penghinaan yang jelas-jelas. Ni kita yang tahu dan cuba nak jaga kan. Jadi apa pun kita kena buktikan bahawa kita jaga ayat-ayat yang tertulis pada badan, pada baju, dengan buatlah sesuatu kan. Ringan tadi tak apa, berbunyi tiba-tiba orang call subhanallah, cepat tutup kan. Jadi kita jaga itu Kalau pada badan, tutup awal, tutup badan kita dengan apa-apalah, kain ke, sejadah ke ya, boleh kita jaga baik. Kena ambil sikitlah minyak musim kering basah. Masya-Allah kita tuan-tuan sekarang ni bekalan test COVID kena peganglah selalu batuk-batuk je test, terus je test. Ada kat kedai tu, farmasi tu RM9 campur ada cucuk kita orang surat test kan. Dan ni sebab kami di sekolah lagi lah kan. Hari-hari tutup kelas. Ada je mak bapak kuarantin, mak bapak positif, duduk rumah, hantar anak ke sekolah. Kok koyongon, kok koplok tenan gitu. Tak betul lah kan. Kita faham dia benda merebak, kena jagalah sama-sama kan. Kontak rapat, anak hantar, mak bapak hantar ke sekolah kan. Jadi kita menyebabkan orang. Jadi bila sampai ke sekolah, budak pula, anak pula batuk-batuk, tengok test positif. Balik satu kelas balik. Sekarang sistem tak boleh tutup sekolah. Balik satu kelas. Hari-hari balik 2 kelas, balik 3 kelas. Kenapa? Budak datang. Kadang abang ni kuarantin di rumah kan. Kita rehatlah. Allah Taala uji kan kehidupan kita ni macam-macam. Jadi kita terimalah seadanya, ridalah Allah bagi ujian pada kita akhir zaman. Maknanya dunia dah makin tua, dah makin uzur. Kita insaf ke tak insaf? Banyak ke istighfar? Banyak ke Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan COVID, yang menyuruh kita usaha cucuk 1, cucuk 2, dah booster kena juga kan. Itu usaha ikhtiar hamba dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak Allah yang menggerakkan COVID ni? Ingat tak Allah tukar daripada Delta kepada Omicron, lepas ni macam-macam Kron lagi kan. Jadi itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena buat sesuatu untuk asbab, untuk tindakan manusia hamba yang
setakat mana kita mampu. Baik. Dan dalam masa najis sedang keluar, hendaklah ia diam walaupun dari apa-apa yang selain daripada zikir. Zikir hati, sayuh dia diteruskan. Jangan bercakap. Jangan bercakap ketika datang. Sebab tu tuan-tuan tengok kita sekarang ni, saya pun pernah dengar dalam tandas dia bersembang. Oi, buat apa tu? Sembang lagi. Pun Allahu Akbar. Berzikir tak ada dah. Maknanya bersembang ketika buang air besar. Duduk memang duduk cangkung kan. Sedap selesa. Duduk cangkung sembang lagi. Oi. Sembang dalam tandas. Makruh kita bercakap. Zikir dah hati saya juga teruskan. Boleh. Hati kita berzikir. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Boleh hati. Jangan tersebut. Jangan terlafaz. Jangan terkeluar. Jangan tersuara di mulut. Selagi mana dia qalbi, dalaman hati, boleh teruskan. Kan? Kalau agak tak teruskan, masa tandas pun buat tasbih. Tutup mulut. Hebat ni. Tok Guru mana ni? Tok Guru hebat ni, maqam tinggi ya. Tasbih jangan lupa, bawa ke tandas pun jangan lupa tak ya. Kan? Itu hati kena teruskan berzikir. Takut apa? Takut mati ketika dalam nak buat air besar kan. Dan di dalam masa lain dari kotoran sedang keluar itu, hendaklah ia diam daripada zikir saja. Kan, maknanya dalam tandas jangan kita bercakap. Makruh kita bercakap dalam tandas. Kan? Sebab itu kalau sebaik-baiknya handphone ni letak luar lah. Kalau dia berdering, biarlah letak kat luar dulu. Kan? Ataupun masuk silent untuk silent tu kan. Kan? Saya pernah tuan-tuan, tadi pernah tengah berehat dalam bilik termenung tu, ada orang call. Tak puas hati, kira dari call. Kena jawab Oi, tunggu Zat. Orang nak berehat ni kan. Nak servis. Nak servis kan. Jadi kena beritahu. Jadi dia dah call 3 kali, maknanya kecemasan ke? Boleh pun kan, bukan kecemasan pun kan. Jadi dia memang sengaja menggatal-gatal telefon orang. Dah 3 kali telefon rehat lalu kan. Okey. Dan hendaklah pergi jauh daripada orang yang melindungi diri bagi qada hajat itu. Cari tempat sembunyilah. Kan, tempat sembunyi. Jangan orang tengok kan. Yang dulu tuan dulu saya pun pernah dulu kan, tandas tak ada. Berada kat mana? Kan? Kat parit. Parit air mengalir. Kan? Tandas apa tandas? Tu. Yang pelekat tu angkat atas je. Kan itu tandasnya. Angkat atas tu cukup lah. Tutup lah tu. Orang bukan nampak pun. Kan itu tandas dia punya apa? Penutup dia, dinding dia, dinding kain pelekat. Serlum itu kalau selesai buka muka. Kalau dah selesai tutup semua kan. Bawah meletup jatuh ke sungai. Depan sikit budak berkubang. Baik punya. Budak berkubang dekat apa? Sawah bendang air mengalir. Terbaik. Cantiknya. Macam-macam sama dulu. Sekarang buat lagi Baik. Dah naklah dia adalah tidak qada hajat dalam air yang mubah, yang harus, bukan air yang disabilkan atau yang diwakafkan, itu maka itu haram. Air yang harus, air biasalah, air biasa kan. Jangan benda yang diwakafkan. Kita buang air dalam perigi yang diwakafkan, hukumnya haram. Kan? Kita buang air dalam parit. Parit itu diwakafkan untuk orang ramai. Kan? Itu hukumnya haram. Jadi tempat lain banyak lagi. Tak boleh kita sesuai namanya. Walaupun air itu mengalir. Betul air mengalir. Tapi tempat itu wakaf. Wakaf untuk semua orang ramai. Semua boleh gunakan. Kan? Kita senang je. Landing terus ya. Dah ada tempat lain. Okey. Baik.
dan tidak mengalir. Kalau air mengalir yang banyak maka tidak makruh kan. Air banyak, air tak apalah, boleh buang air besar situ. Air mengalir tak apa. Tapi air tu kena air yang mubah, yang harus dibolehkan selama ia tidak luas. Ya, kalau luas okeylah kan. Kita buang air dalam sungai kan. Mandi terus keluar dalam tandas, dalam air pun boleh kan. Ya, itu dibolehkan. Jadi tidaklah menghalang ataupun tidaklah dia menyebabkan air itu sikit atau banyak dia mengalir, tak apa. Jadi kecuali tempat itu, hari itu hari wakaf, diwakafkan atau disabilkan untuk kegunaan orang awam, orang ramai. Jadi itu kena jagalah. Okay. Selama ia tidak luas, banyak, tidak tempat bercakap-cakap. Tak boleh cakap-cakap lah, kata buang air. Dan tidak milik bagi seseorang. Tak boleh kita buang air besar tempat orang. Kan? Bawah pokok lagi tak boleh. Rumah orang lagi tak boleh, kecuali dengan izin. Dan bukan jalan. Buang air di tengah jalan, di tepi jalan. Orang lalu pun Masya Allah berapa kali dah dibuang air besar kat sini kan. Jadi tu jaga adab tu. Adab. Ada kaul yang menyatakan bahawa haram buang air besar pada jalan. Haram hukumnya. Di jalan, laluan. Macam kita jalan kampung kan. Jalan kampung, Sekarelung kan, Kampung Pasir kan. Kita selamba je malam-malam nak nanya orang, dajar orang, berak ke tengah jalan. Itu haram. Bukan haram, haram cadah. Tak ada roja kan. Esok pagi semua bekerja melekat, buat dajal. Itu dah berdajal. Bukan dajal, dajal milik orang. Dan bukan jalan. Punya haram. Dan tidak di bawah pohon yang berbuah yang dalam miliknya sendiri. Walaupun pokok tu pokok buah, pokok tu pokok durian, pokok rambutan. Walaupun pokok durian, pokok jambu, pokok buah pelam sendiri punya, siapa nak kacau? Makruh kita buang air di buah pokok. Ini kita apa? Ini pokok sawit. Kita di kampung selalu lah kan, orang nak potong sawit, alamak terpijak. Terpijak apa? Periuk api. Terpijak periuk api kan. Jadi makruh kita tidur, buang air di buah pokok yang ada buah kan. Baik. Atau pokok dimiliki orang lain yang diketahui ridha tuannya. Pokok tu memang ada ridha, tuan tu bagi, ambil kan, tapi kita makruh juga buang air di buah pokok walaupun tuannya ridha. Tak boleh Kalau tidak maka haram. Maknanya boleh, tapi kalau tuannya tak ridha maka haram hukumnya. Yakni haram buang air dalam air sabil, air yang mengalir, tak boleh. Haram hukumnya kita buang air di air yang mengalir, air wakaf. Dan ni tuan-tuan kita tengok ada pergi wakaf kan, di mana di Kamboja, di Thailand, di Myanmar, ataupun di Somalia kan, buat pergi ataupun dia buat apa, blower, buat apa cari air dalam tanah kan. Sampai atas dia dah cantik dah, pam. Waktu malam kita tak tahan sangat, kita buang air kat situ kan. Air tu untuk wakaf, air sabil, guna orang ramai kan. Hukumnya adalah haram hukumnya kan. Itu sebab tempat yang elok kan. Yang ni haram buang air dalam air sabil, air yang mengalir, air wakaf kan. Air tu air wakaf, tempat tu tandas tengah wakaf
Kemudian buang tempat bercakap-cakap, kan? Pokok milik seseorang yang tidak diizinkan tuannya pada jalan-jalan. Jadi sebab itu ada kaul kata benda ni semua adalah pada haram. Hukum asalnya makruh, tapi ada ulama kata hukumnya haram. Kan? Jadi walau apa pun tuan-tuan, kita kena ingat bahawa kita ni bukan seorang-seorang hidup di dunia ni. Kita duduk di kampung pasir, kita duduk di Sungai Relung, bukan kita seorang-seorang. Kita bermasyarakat, kita bernegara, kita berkawan semua, kan? Tapi kita buat dajai, hidup macam milik kita satu kampung, bersepah-sepah, buang air besar, buang kecil, tembak di mana hendak je, kan? Jadi benda ni adalah hukumnya haram. Sebab kita sengaja menzalimi orang lain, sengaja mengacau jalan orang, sengaja buat jahat kat orang, kan? Jadi kita janganlah kita ini seperti itu, kan? Dan hendaklah dalam masa qada hajatnya tidak menghadap ain kiblat ataupun arah kiblat. Tak boleh arah kiblat. Dan juga tidak berpaling belakang kepadanya. Dan haram menghadap kiblat dan melangkahkannya dalam masa qada hajat pada tempat yang tidak disiapkan baginya. Yakni bagi bilik buang air. Kalau bilik buang air itu tidak mengapa. Jadi tuan-tuan ya. Jadi maknanya dalam buang air besar haram hukumnya kita menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau tu sebab tu apa tu kontraktor kan. Kontraktor kena tahu. Kalau tersalah juga kita lah kena adjust kita punya duduk. Kan? Supaya tidak mendepani kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jadi itu kena jaga dalam kita buang air besar. Yang ni bagi bilik buang air. Kalau tidak bilik buang air itu tidak mengapa. Maksudnya kalau bilik tak apalah, kan? Jadi kita kalau bilik tutup tak apa. Tapi kita lebih jaga jangan sampai menghadap kiblat. Dan bila tidak ada sesuatu yang melindungi orang qada hajat itu daripada arah kiblat. Jadi maknanya kalau orang tu buang air besar, kan? Dia tak tahu mana kiblat, kiri, kanan, atas, bawah, kan? Jadi sepatutnya dia kena beritahu, kan? Di mana-mana tandas, di mana-mana RLR dah ada tandas, dia tulis tu. Dan di situ ada apa? Ada surau. Jadi kita kena tahu jangan sampai kita menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat semasa qada hajat. Okay? Maka kalaulah ia menghadap kiblat dengan dadanya dan ia memalingkan alat kelaminnya ke arah kiblat dan menunaikan hajatnya, kencing tidak haram. Khilaf sebaliknya, yakni tidak boleh kalau ia menghadap, kalau di kawasan sebelah sini ke sebelah selatan atau utara dengan dadanya. Kemudian ia memalingkan kemaluannya ke arah kiblat, kemudian ia mengeluarkan air kencing, itu hukumnya haram. Jadi maknanya tuan-tuan, yang penting dada, kan? Dada kita sekarang gini, kalau misalnya kiblat sini, kan? Kiblat sini, kan? Kita dada jangan menghadap kiblat, kan? Dada jangan kiblat. Sebab itu khilaf. Maksudnya kalau kita dah tak ada macam mana, pastikan badan kita ni kena arah yang berbeza, kan? Pengaluan tu buat macam mana lah, kan? Mungkin itu dia punya apa, lubangnya, itulah tempat untuk tandas. Jadi kita sekurang-kurangnya tak boleh lari, kita selamatkan badan kita, dada kita, jangan sampai menghadap kiblat. Kemaluan kita, bawah kita, wallahualam lah saya buat macam mana, kan? Itu yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Jadi insyaAllah kita buat apa pun tuan-tuan, benda kecil je, buang air besar, buang air kecil, basuh, kan, istinja, tapi itulah syariat, kan? Indah hidup bersyariat, insyaAllah. Jadi cukup sini, insyaAllah kita bertemu dalam masa ketika bulan 8. Moga-moga panjang umur, kurang rezeki dan beri kesihatan, insyaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وأن تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق وهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.